Okay, Assalamualaikum. Alisha dengar tak suara Ustaz? Ya. Era Nabi dengar tak suara Ustaz? Dengar. Okay, Aris dengar tak? Dengar. Okay. Dia tunggu kawan-kawan kita dulu Jadi kalau nak pergi ambil air ke, nak sambil-sambil sarapan ke, boleh. Tak salah We start our class for another 1 minute. Akan dia dulu Ustaz. Oh Nabiha. Ustaz tak jawab lagi yang soalan awak tu. Haida. Tidak ni. Nabiha dia tak. Ya. Awak boleh jawab lagi tak soalan tu? Dia lagi 11. Tak faham soalan tu. Oh yang tinggal yang tu je? Oh okay. Dia soalan tu dia pasal macam ni je Nabiha. Soalan tu Ustaz nak kan dia punya tu example kan. Example kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Contoh example kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Example ke different soalan dia? Era? Ya. Soalan dia apa? Soalan dia example ke different? Sekejap untuk tengok. Give one example that show the sifat of Ar-Rahman and Ar-Rahim. Maksudnya satu contoh Ar-Rahman. Ar-Rahman ni pilihlah apa kesenangan di dunia. Ar-Rahman ni boleh kebahagiaan. Macam Ar-Rahim ni pahala, syurga. Ni Ar-Rahman kan more fokus dekat dunia kan. Ar-Rahim dia fokus dekat akhirat kan. So apa yang Tuhan bagi kat akhirat? Tuhan bagi syurga, Tuhan bagi pahala. Okay. Faham? Okay, start. Okay, we start our class now. Okay, walaupun 6 orang kita akan start. Check out kalau awak tunggu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Before we start our class, let's recite doa and surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, first of all, thank you so much for joining my class. This is the first class for the first day. Hari adalah kelas pertama awak untuk hari Khamis ni. Jadinya saya harapkan awak semua ada tenaga kan, baru bangun tidur, makan sarapan. Okay. Now, before I start my class, ada dua benda yang saya nak sampaikan sebelum kita start kelas kita. Yang pertama, Ustaz ada satu cerita baru jadi semalam. Semalam Ustaz ada jumpa dengan salah seorang kawan kita lah. So Ustaz pergi ajar mengaji. Bila Ustaz pergi ajar mengaji ramailah. Tak tahu awak tak kenal tu. Kemudian bila Ustaz tengah baca tu, ada seorang budak tu dia menangis dekat belakang. Ustaz pun dia menangis dekat belakang. Maksudnya Ustaz tengah dengar orang lain, katakan dalam ramai tu tiba-tiba ada seorang tu menangis dekat belakang. Lepas tu mula-mula dia kata dekat Ustaz, Ustaz saya ada sinus. Tahu sinus tak? Tahu sinus? Sinus ni yang sakit hidung tu, dia tak boleh ada habuk tu. Itu sinus. Kemudian Ustaz kata dekat dia, kalau awak sinus pergilah basuh hidung dekat toilet. Kemudian dia pergi basuh. Kemudian dia balik dia menangis lagi. Dia menangis. Okey. Lepas tu Ustaz pun tanya dia. Bukan Ustaz tanya lah, maksud dia tak berhenti nangis. Lepas tu Ustaz ada minta tolong seorang kawan dia pergi tanya. Pergilah dia tengok kenapa dia menangis. Kan? Kemudian dia bagi tahu. Rupanya dia menangis sebab dia tak boleh baca Al-Quran. Dia dah darjah 4 dan darjah 5, tapi dia masih lagi tak boleh baca Al-Quran. Dia masih lagi tak kenal huruf. Dia masih lagi tak ada kesempatan ataupun tak boleh belajar dengan baik. Okay. Tapi Ustaz kata tak apalah, kita belajarlah terus. Okay. So apa yang saya nak beritahu dekat hari ini, pagi ni Ustaz nak beritahu satu benda anak-anak murid Ustaz. Selagi mana awak ada masa, selagi mana awak ada ruang dan waktu, bila boleh belajar dengan baik-baik. Tak semua orang ada kemudahan macam awak. Kalau awak nak tahu dekat dengan kampung Ustaz, berapa ramai rumah yang masih lagi tak ada internet. So waktu PKP ni, diorang tak belajar apa pun dekat rumah. So awak yang ada internet, yang ada kemudahan, ada laptop sendiri, ada telefon sendiri. So Ustaz nak awak gunakanlah betul-betul ruang untuk belajar. Dekat luar sana, ramai lagi yang tak boleh belajar. Diorang nak belajar tapi diorang tak dapat nak belajar. So awak boleh belajar. Awak ada kemudahan, so belajarlah dengan baik. Itu yang pertama. Pastikan kita sentiasa bersyukur kita boleh belajar. Walaupun awak minggu depan dah nak masuk sekolah, hari Rabu minggu depan awak akan masuk sekolah, darjah 5 dan darjah 6 akan masuk sekolah dulu. Walaupun insya-Allah awak semua boleh datang sekolah, tapi dalam ruang masa yang ada sebelum sampai ke minggu depan ni, Ustaz nak awak pastikan belajar dengan baik-baik supaya naik sekolah nanti tak adalah rasa macam beku sangat. Naik sekolah nanti awak dah bersedia untuk belajar benda lain. Ustaz. Ya? Ustaz. Ya, Tengku Haris? Ustaz. Awak dengar tak suara Ustaz Haris? Dengar. Tengku Haris, kenapa? Dengar. Dengar? Kenapa Haris? Bila masuk sekolah ada kelab ke? Good question. Nanti masuk sekolah Ustaz nak bagi tahu, masuk sekolah nanti kelab tak ada, games tak ada, PEHE tak ada. Awak nanti masuk sekolah nanti duduk je dekat kursi awak tu. Nak pergi mana pun tak boleh. Kecuali pergi tandas. Tapi awak tak akan ada apa istilah dia? Aktiviti luar. Library pun tak boleh masuk. Duduk dalam kelas. Sekolah sampai pukul berapa Ustaz? Sekolah sampai pukul 4:30.
Macam biasa, datang. Cumanya nanti awak akan tengoklah, lain lah. Kita dah tak ada morning assembly, kita dah tak ada perhimpunan pagi. Awak pun kalau belajar sains pun tak pergi ke lab. Mungkin ICT pun awak tak pergi ke ICT. Kita tengok macam mana supaya nak kurangkan pergerakan. Pokoknya nak main tu dah susah dah lah. Nak main pun dah susah. Ataupun kalau awak datang sekolah nanti, makan pun tak boleh duduk rapat-rapat. Kena bawa nanti banyak benda lah, banyak benda yang awak kena prepare sebelum awak masuk sekolah. But somehow alhamdulillah awak boleh datang sekolah daripada belajar dengan Zoom ni. Awak dah lagi lama awak jumpa depan laptop ni. Apa yang semalam tak tengok tak pasal pakai spek. Itulah buat macam mana kan. Okey, itu yang pertama lah. Itu yang pertama, kita kena bersyukur supaya kita tak tahu ramai lagi orang yang susah kat luar sana nak belajar. Tapi dia orang tak ada kesempatan nak belajar. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, sebelum Ustaz masuk tajuk yang baru, Ustaz nak kita recap ataupun kita ulang semula tajuk apa yang kita dah belajar. Okey, ingat sebelum kita belajar tajuk lain, kita kena ingat kita dah berhenti sampai mana. Okey. Semalam Ustaz dah cerita dekat awak berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan akidah iaitu Asmaul Husna, sifat As-Salam. Sifat As-Salam. So, hari ni Ustaz pergi fikir balik macam akidah Ustaz dah ajar. Mana dia? Akidah dah settle, akidah dah. Kemudian fiqah pun dah. Fiqah pun Ustaz rasa, apa tajuk terakhir fiqah yang kita belajar? Arisha, apa tajuk fiqah? Kalau akidah, last malam kita belajar Asmaul Husna kan? Kalau fiqah, apa tajuk terakhir kita belajar? Fiqah. Apa tajuk terakhir fiqah yang kita belajar? Siapa masih lagi ingat? Arisha ingat tak Arisha? Ya kot. Apa? Fiqah tajuk apa kita belajar last? Sekejap. Solat sunat Faraid. Good. Solat sunat hari raya. Bagus. Solat sunat hari raya. Bagus. Kemudian akhlak dah lama dah kita tak belajar. Tak apa, akhlak ni tak fokus masa dekat sekolah lah akhlak. Okay, last but not least. Okay, Fia angkat tangan. Okay. Akhlak Ustaz nak fokus dekat sekolah. Kita akan belajar dekat sekolah akhlak ni. Ya. Last but not least, sirah. Okay, sirah. Ustaz rasa lama tak belajar sirah. Okay, sirah. Apa tajuk sirah terakhir? Fia, apa tajuk sirah terakhir? Ya, Ustaz buka ruangan chat. Fia, apa tajuk sirah yang terakhir? Ingat tak? Okay, siapa ingat tajuk sirah yang terakhir? What is our last topic for sirah? Tajuk terakhir sirah kita apa? Perjanjian Hudaibiyah ke tak? Good. Perjanjian Hudaibiyah. Hudaibiyah promise. Okay, Hudaibiyah agreement. Okay, good. Perjanjian Hudaibiyah. Okay, semua ingat perjanjian Hudaibiyah. Okay, bagus. Okay, dengar sini baik-baik. Lepas perjanjian Hudaibiyah, kita semua tahu, okay, contoh perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ni, cerita sikit. Amar, cuba cerita sikit. Amar, perjanjian Hudaibiyah ni jadi macam mana? Setakat yang awak ingat je, Ustaz saya cuba. Perjanjian Hudaibiyah tu perjanjian yang apa? Orang Islam tak boleh pergi dekat Mekah tu. Okey, bagus. Okey, betul. Ada perjanjian dia apa? Orang Islam daripada Mekah, kalau ada yang lari dekat Madinah, kalau ada lari kat Madinah tu kena bawa balik ke Mekah. Lepas tu kalau yang lari kat Mekah tu dia duduk je lah kat situ. Lepas tu tak boleh perang selama 10 tahun.
Betul, bagus. Bila kalau perang tim-tim lain tu tak boleh tolong-tolong. Okey, good. Uh, Last sekali. Ada nombor 5. Last sekali. Boleh tak dia orang buat umrah tahun tu? tak boleh. Kena buat tahun depan ni. Okey, bagus. Okey, now. Okey, Tengku Haris. Sambung cerita Tengku Haris. Perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum Kaum Yahudi kot. Okey, Quraisy. Oh, Quraisy. Okey, lepas tu? Itu je. Okey, bagus. Memang tu perjanjian. Perjanjian antara orang Quraisy dengan orang Mekah. Okey, so masih lagi ingat itu Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang masih lagi ingat pada cerita tu apa yang Nabi Rasulullah SAW mimpi? Dia mimpi apa? Era Nabi Rasulullah mimpi apa? Mula-mula sekali Rasulullah mimpi apa? Terus tak ingat. Tak ingat. Siapa Mimpi Jafar. mimpi pergi umrah. Nasib bagus. Good Iman. Mimpi umat dia yang umat dia nak pergi buat Umrah. Bagus. Nabi Muhammad SAW mimpi buat umrah, kemudian dia mimpi buat tawaf, kemudian dibawa ramai, berapa orang dibawa nak balik ke buat umrah? Siapa ingat? Berapa orang dibawa? Jafar, berapa orang Nabi Muhammad bawa untuk balik ke Mekah buat umrah? Siapa ingat? 1000 1,000 apa? 1,500 orang. Kemudian bila sampai dekat satu tempat namanya Hudaibiyah, kemudian apa yang Rasulullah buat? Siapa ingat? Bila dah sampai dekat Hudaibiyah, Rasulullah dia send Uthman bin Affan tu dia pergi bincang dengan orang Quraisy tu. Bagus. Dia hantar Sayyidina Osman untuk pergi bincang. Kemudian Tengku Haris. Lepas dia hantar Sayyidina Osman, apa jadi? Apa Ustaz? Lepas sampai Hudaibiyah, Rasulullah hantar Sayyidina Osman untuk pergi bincang dengan kafir Quraisy. Lepas tu apa jadi dekat Sayyidina Osman? Sayyidina Umar berbincang, lepas tu semua kaum Quraisy setujulah apa. Setuju dengan cara Uthman bin Affan. Okey, bagus. Siapa lagi nak try? Arisha ke? Apa jadi bila Sayyidina Osman pergi jumpa dengan Quraisy? Dia kena tangkap. Apa? Dia kena tangkap. Okey, lepas tu? Lepas tu dia sebar berita palsu bahawa Uthman bin Affan dah mati. Okey, bagus. Okey. Amal stop dulu, Amal. Amal dah ingat kan? Lepas tu diorang ajak perang. Bagus. Iris Kerisa, diorang ajak perang dan kemudian jadilah satu perjanjian di bawah pokok. Nama perjanjian tu adalah? Sebelum Hudaibiyah tu, yang masa diorang nak pergi lawan balik. Diorang nak pergi lawan balik orang Quraisy sebab katanya diorang bunuh Osman. Apa nama perjanjian tu? Bai'atul Ridwan. Pandai. Bai'atul Ridwan. Diorang nak lawan. Kemudian bila nak perang je, apa pula jadi? Dia cakap dia tipu je. Cuma main je. Dia takut. Okey, dia takut sebab dia akan kalah. Bagus. Kemudian diorang pulangkan Sayyidina Osman dan kemudian jadilah perang Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Ingat perjanjian Hudaibiyah tu macam yang Amal cakap tadi, perjanjian Hudaibiyah tu dia ada 5 benda. Ingat? Kita pergi sepintas selalu je, dia ada 5 benda. Ustaz tulis lah. Kalau Ustaz dengar ni, kasih tulis ni awak tak nampak. Okey, awak tak payah tulis tak apa. Sebab benda ni kita dah ulang dah. Ingat perjanjian Hudaibiyah ni
Benda yang naik ke otak ni. Sekejap. Benda yang naik ke otak ni. Bahaya betul internet ni. Tiba-tiba keluar benda besar. Okay. Number 1. Ingat perjanjian Hudaibiyah yang pertama adalah gencatan senjata 10 tahun. Tak payah tulis tak apa. Tak ulang. Apa maksud gencatan senjata? Maksudnya tak boleh perang selama 10 tahun. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh membantu. Tidak boleh membantu sesiapa pun. Membantu pun tidak membantu ni. Membantu sesiapa pun untuk berperang. Okay, kejap lagi kita akan belajar something new. Okay. Okay, yang ketiga. Ketiga apa? Orang Mekah yang pergi Madinah perlu dihantar pulang. Dihantar pulang ke Mekah. Okey, yang keempat, perjanjian yang tak adil. Orang Mekah yang pergi Madinah perlu dihantar pulang ke Mekah. Orang Madinah yang lari ke Mekah perlu stay di Mekah. Tak payah patah balik ke Madinah. Yang kelima, umrah dibuat pada tahun berikutnya. Tahun lepas. Okey, ingat. Perjanjian Hudaibiyah ni ada 5 ni. Pertama, tak boleh perang selama 10 tahun. Kedua, tak boleh bantu siapa-siapa pun untuk perang. Yang ketiga, orang Mekah yang pergi ke Madinah, hantar balik ke Mekah. Tapi orang Madinah yang duduk dekat Mekah, duduk je dekat Mekah. Tak payah balik ke Madinah. Dan yang last sekali, yang kelima, umrah dibuat pada tahun berikutnya. Tak boleh buat umrah pada waktu tu, kena balik. 1,500 orang tu kena balik. Okey, kelas hari ni kita akan sambung cerita daripada tu. Dikisahkan lepas tu, orang Islam pun balik ke Madinah. Orang Islam balik ke Madinah. Dalam keadaan sahabat-sahabat ataupun beberapa orang sahabat Rasulullah, diorang terkilan sebab dah datang jauh, tiba-tiba tak boleh buat umrah. Tapi Rasulullah sentiasa pesan supaya sabar. Okey. Kan? Hari ni Allah Akbar. Kita tekan. Hari ni kita akan sambung satu pelajaran baru, iaitu berkaitan dengan Fathu Mekah. Okey, apa Fathu Mekah? What is Fathu Mekah? Fathu Mekah Fathu Mekah ni adalah peristiwa pembukaan kota Mekah. The opening of Mekah. Maksudnya apa? Selepas perjanjian Hudaibiyah tu, after perjanjian Hudaibiyah tu. Ya Haris? Saya ingat lagi bila orang kaum muslimin masuk ke kota Mekah, diorang pecahkan semua berhala kat dalam tu. Pandai. Good. Bagus ingat. Okey, dengar sini. Okey, terima kasih Haris. Okey, ingat Fathu Mekah ni terjadi selepas perjanjian Hudaibiyah. Apa yang jadi dengan perjanjian Hudaibiyah kita tengok sekarang. Okey, dengar sini. Perjanjian Hudaibiyah ni dia jadi pelik sikit. Dia jadi serba tak kena. Kenapa? Dalam dekat Mekah ataupun dekat kawasan situ, dia ada satu kaum ataupun satu golongan. Nama golongan tu adalah golongan, dia ada banyak jenis. Namanya pertama adalah Bani Bakar. Bani ni keluarga Bakar lah. Bani ni bermaksud keluarga lah, macam keluarga Nabi Bani Hashim. Waktu Nabi Musa Bani Israel. Dia ada Bani dia. Ingat Nabi datang daripada Bani Hashim, keluarga Hashim. Nabi Musa datang daripada Bani Israel. Israel ni nama kepada Nabi Yaqub AS. Bani Israel. Kemudian dia ada waktu tu ada satu lagi Bani Khuza'ah. So dia ada banyak bani, dia ada banyak kelompok-kelompok, dia ada banyak kerabat-kerabat dia. Okey Amah, question? Ustaz, Bani Bakar tu keluarga Abu Bakar? Bukan. Dia ramai lagi lah kan, dia ramai lagi. Good question Amah, bagus tanya. Okay, now kemudian Bani Bakar ni waktu perjanjian Hudaibiyah macam ni lah, dia macam kalau awak pernah main game, dia ada ally, pernah tak ally? Awak tahu tak ally tu apa? Ally.
Siapa boleh bisa tengok? Bukan alien lah. Ally. Tu ejaan ally macam mana? Ally sini ally. Ally ni macam pakatan lah. Ally. Dia macam pakatan. So, orang Quraisy ni dia ada satu deal dengan Bani Bakar. Dia macam buat satu perjanjian dengan Bani Bakar. Dia kira macam apa ni? Ada soalan. Oh Aris, ini sirah. Ingat bila sirah cerita. Bila cerita je sirah. Ya. Okey. Kemudian Bani Bakar ni geng dia dengan Quraisy Mekah. Ingat Bani Bakar ni geng dia Quraisy Mekah. Bani Khuza'ah ni dia geng dengan Rasulullah. Maksudnya dia orang buat perjanjian dengan Rasulullah. Ingat tu, Bani Bakar dia punya geng dia buat deal dengan Quraisy Mekah. Maksudnya dia orang ni buat deal, kata dia orang ni member lah. Bani Bakar dengan Quraisy ni kira saing lah, kira baik-baik lah kan. Bani Bakar dengan Quraisy. Bani Khuza'ah ni dia buat deal dengan Rasulullah. Kata macam okay lah, kita kawan lah, kita jaga sesama kita. Macam tu. Dia macam tu lah deal, dia buat perjanjian. Dia macam okey, kita Bani Bakar ni iktiraf Quraisy Mekah, Bani Khuza'ah iktiraf Rasulullah. Lebih kurang macam tu. Tapi masalah yang timbul adalah Bani Bakar dengan Bani Khuza'ah ni bergaduh. Bani Bakar dikawal Quraisy, Bani Khuza'ah dikawal Rasulullah. Tapi masalahnya Bani Bakar dengan Bani Khuza'ah ni bergaduh. Good, sekutu. Terima kasih Nasir. Dia sekutu. So Bani Bakar dengan Bani Khuza'ah ni dia tak masuk, dia benci. So masalahnya Bani Bakar ni dia dah lama dah tension dengan Bani Khuza'ah ni. Dia orang dulu dia ada peperangan saudara. Peperangan saudara ni adalah orang Arab tu suka bergaduh antara keluarga. Maksudnya macam ni, orang Arab dulu dia suka bergaduh macam ni. Kalau dekat sekolah Al-Amin tu, 6 imtiaz selalu bergaduh dengan 5 ihtisam. Itu namanya perang saudara. Sesama kita pun nak lawan. Katakan Nasir geng Kapak, Irham geng Parang. Contoh Nasir geng Kapak, Irham geng Parang. So masing-masing Nasir dengan Irham ni kawan, tapi dia orang suka nak berperang. Itu namanya perang saudara. Perang saudara. So apa yang jadi, Bani Bakar ni dia tak masuk dengan Bani Khuza'ah. Dia kata Bani Bakar kata tak boleh. Dia orang tak suka Bani Khuza'ah ni. Ditakdirkan Allah, Bani Bakar ni pergi serang Bani Khuza'ah. Ditakdirkan Allah, Bani Bakar ni pergi serang Bani Khuza'ah. Dia tak suka Bani Bakar ni, tak suka Khuza'ah. Bani Bakar ni pergi serang Bani Khuza'ah ni. Awak tahu apa yang jadi? Quraisy pun pergi tolong. Bani Bakar ni dia lawan dengan Bani Khuza'ah. Kan tadi Bani Bakar kan kawan Quraisy. Quraisy cakap, oi kawan kita pergi serang. Kita pun tolong dia orang pergi serang Bani Khuza'ah sekali. Soalan ni Ustaz. Ustaz apa? Maksudnya Bani Bakar kan benci Bani Khuza'ah. Okey. Lepas tu Quraisy Mekah tu tolong Bani Bakar ke atau tolong Bani Khuza'ah? Dia tolong Bani Bakar. Sebab kan Quraisy kan dia Iman, tu question Iman. Tolong gaduh ke? Kan Bani Bakar kan dia orang bukan bergaduh, dia orang pergi serang terus. Serang ni maksudnya kira nak perang lah. Ingat Bani Bakar kan dia ally dikawan dengan Quraisy. Khuza'ah kawan dengan Rasulullah. So Bani Bakar ni dia pergi serang Bani Khuza'ah. Ya, nanti dia Bani tu keturunan, lebih kurang lah. Bani keturunan. Ustaz? Ya? Ustaz? Ya. Okey, kan Bani Bakar ni dia kan perang dengan Bani Khuza'ah kan? So Quraisy Mekah pun tolong Bani Bakar. Betul. So kaum muslimin ni tak tolong Bani Khuza'ah ke? Good question. Siapa ada jawapan untuk tu? Siapa ada jawapan untuk tu? Cuba awak fikir, Bani Bakar ni dia lawan dengan Bani Khuza'ah. Quraisy pergi tolong Bani Bakar ni lawan dengan Bani Khuza'ah. Soalan Ustaz. Cuba fikir, apa yang salah dekat sini? Diorang tak boleh pegang
Okey, pertama diorang tak boleh berperang. Yang kedua, tak boleh pegang. siapa ingat? Nasif. Diorang tak boleh pegang senjata. Okey, bagus. Diorang tak boleh pegang senjata. Maksudnya syarat pertama, syarat pertama, Quraisy tak boleh perang, Rasulullah tak boleh perang. Tapi dia bukan Tak boleh tolong orang berperang. pandai. Bila Quraisy buat macam ni, diorang dah break dia punya promise. Ingat Ustaz pernah bercakap dekat awak, bila sebut perjanjian adalah benda sangat besar dalam peperangan. So bila Quraisy pergi tolong Bani Bakar, serang Khuza'ah, maksudnya Quraisy dah langgar perjanjian. Kau dah langgar perjanjian. Nampak dia orang ni. Dia orang ni tak pandai. Kenapa dia langgar perjanjian? Tak faham lah. Okey, buat ingat. apa? Okey, ingat tak Aris? Ingat, perjanjian Hudaibiyah kan ada 5. Perjanjian pertama, tak boleh berperang. Betul? Tak boleh berperang. So, okey, Quraisy tak perang. Okey, Quraisy tak boleh perang sebab sekarang ni perjanjian antara Quraisy dengan Rasulullah. Perjanjian Hudaibiyah antara Quraisy dengan Mekah. Quraisy dengan Rasulullah. Ni perjanjian Hudaibiyah kat sini. Perjanjian pertama tak boleh perang. Okey, Quraisy tak boleh berperang, Rasulullah tak boleh perang. Okey, fair. Perjanjian yang kedua, Quraisy dengan Rasulullah tak boleh tolong siapa-siapa pun untuk berperang. Quraisy tak boleh tolong siapa-siapa, Rasulullah pun tak boleh tolong siapa-siapa. Tapi masalahnya, bila Bani Bakar lawan dengan Bani Khuza'ah, Quraisy pergi tolong Bani Bakar. Ingat perjanjian kedua tadi? Tapi itu kan bukan perang. Itu macam dia serang je. Tapi itu strategi macam perang ke? Ya, sebab gencatan senjata. Tak boleh angkat senjata pun. Okay, Faham faham. gencatan senjata, dia tak boleh serang pun. Dia tak boleh guna senjata pun. Macam Akram cakap, dia tak boleh angkat pun senjata tu. Adakah orang pergi perang bawa kuali? Mana ada. Tak ada orang pergi perang bawa kuali. Adakah orang pergi perang bawa minyak masak, bawa kuali, bawa ayam, bawa lembu? Mana? Itu tak masak dia lah. Nama pun perang, mesti bawa senjata. So once Quraisy dia tolong Bani Bakar, itu maksudnya diorang dah break promise. Dekat situ Rasulullah dah menang. Okay, apa jadi? Okay, kejap Iman tanya, why did Bani Bakar hate Bani Khuza'ah? Okay, Iman tanya, Ustaz, kenapa Bani Bakar ni tak suka dengan Bani Khuza'ah? Okay, yang pertama sekali Ustaz pun tak pasti apa masalahnya. Bani Bakar ni tak pasti apa masalah Bani Bakar dengan Bani Khuza'ah. Tapi yang orang dah macam tu kot. maksudnya sini dulu orang Arab dulu dia lebih kurang macam ni. Katakan Nasif ni dia ada geng dia. Geng Nasif ni Akram, Aklan, Iman, itu geng dia. Itu geng Nasif. Geng Irham ni Haris, geng Irham, Jaafar, geng Irham. Contoh Alah. Okey. Kemudian Jaafar pergi bergaduh dengan Iman. So Irham ni tak puas hati lah. Irham cakap dekat Nasif, apa kacau kawan aku? Gitu. So jadilah peperangan. Lebih kurang macam tu. Orang dulu dia macam ni. Kalau awak tim Irham, awak tim Nasif. Tiba-tiba awak pergi cari pasal dengan tim Nasif. Nasif akan turun. Dia akan turun bawa dengan senapang dia, dengan apa sebab apa? Sebab awak kacau tim dia. Dia macam itulah dalam orang dulu tak boleh kacau pun dia punya tim dia. Kalau awak kacau tim dia, perang. Orang dulu macam tu. Kacau sikit je perang. Dan diorang perang berpuluh-puluh tahun. Kadang-kadang benda disebabkan sikit je. Hakikat ini. Okey, diceritakan, sambung cerita tu. Rasulullah bila dengar Quraisy langgar perjanjian, Rasulullah pun dia kumpul 10,000 orang Islam. Dia dah bersedia untuk bagi pengajaran kepada orang Quraisy. Rasulullah tak pergi perang Sebab apa? Ingat 10 tahun tak boleh pergi perang. Tapi Rasulullah persiapkan 10,000 orang. Rasulullah prepare 10,000 Muslim soldier. Ustaz ulang balik. Apa? Apa Ustaz ulang balik Ustaz? Okey, ingat tadi bila Quraisy langgar perjanjian, Rasulullah tak boleh diam sebab awak kan dia orang dah langgar perjanjian, maksudnya
diorang dah langgar perjanjian Hudaybiyah. Maksudnya diorang dah kalah dah. Maksudnya once dah langgar perjanjian Hudaybiyah tu dah terbatal dengan sendirinya. Dah diorang langgar. Sebab tu Rasulullah terus persiapkan anggota, dia siapkan 10,000 orang tentera Islam untuk pergi. Dia bukan pergi perang Rasulullah nak pergi bagi pengajaran. Macam Rasulullah nak pergi takutkan dia orang. Apa Rasulullah buat pada tahun 10 Ramadan, bulan puasa ni. Pada 10 Ramadan tahun 8 Hijrah, Rasulullah bawa 10,000 orang untuk pergi ke Mekah. Banyak ni, 10,000 ni. 10,000 orang bawa pergi Mekah. Tapi apa Rasulullah buat? Rasulullah tak pergi serang. Apa yang Rasulullah buat? Rasulullah buat di sini. Bila daripada Madinah tu, bila sampai ke Madinah tu, daripada Madinah tu nak pergi ke Mekah, Nabi Muhammad SAW berhenti dekat satu tempat. Nama tempat tu adalah Marra Az-Zahran. Nabi Muhammad daripada Madinah, apa strategi Rasulullah? Daripada Madinah tu, Rasulullah berhenti dekat satu tempat. Nama tempat tu adalah Marra Az-Zahran. Itu nama tempat dia, Marra Az-Zahran. Apa yang Nabi buat dekat Marra Az-Zahran ni? Bijaknya Rasulullah SAW. Rasulullah kata, wahai kaum muslimin, kita buat kemah kat sini. Wahai kaum muslimin, kita buat kemah kat sini. Kita buat kemah. Maksudnya tidur dekat situ. Tapi dalam masa yang sama, buat unggun api banyak-banyak. Kenapa? Sabar lagi. Kenapa? Rasulullah kata dekat sini apa? Satu kemah buat 3 unggun api. Bayangkan satu kemah ni dekat situ Apa macam mana? Macam diorang buat banyak api-api tu sebab diorang nak bagi tahu diorang kat tu. Pandai. Good. Betul. Ingat pertamanya Rasulullah suruh apa ni? Kenapa buat kemah? Okey, Hana tanya Ustaz, kenapa buat kemah? Sebab Rasulullah nak diorang tidur dekat situ malam tu. Bila buat kemah, daripada jauh buat kemah, Rasulullah nak diorang duduk dalam tu, tidur dalam tu, dan dalam masa yang sama, diorang buat satu kemah 3 unggun api. Maksudnya 3 unggun api. Bayangkan satu kemah 3 unggun api. Banyak tu. Okey, Ustaz bagi tahu kat awak, orang dulu bila dekat padang pasir, mana ada lampu jalan? Dekat padang pasir mana ada torchlight? Waktu tu mana ada torchlight? So dia orang bergantung kepada api. Okey, cuba awak fikir. Daripada jauh, okey, katakan awak bawa kereta Ustaz bagi contoh Awak duduk dekat rumah Tiba-tiba ada 10 kereta datang dekat awak. 10 kereta datang. 10 kereta datang. Tak, 10 bukan, tak ada 10 kereta lah. 10 bas datang kat rumah awak. Soalan Ustaz dekat awak, berapa orang yang datang ke rumah awak? Ramai. Okey, dengar betul-betul Awak duduk dekat rumah. Tiba-tiba awak tengok buka pintu, ada 10 biji bas, 10 buah bas depan rumah awak. Soalan Ustaz, berapa orang yang datang ke rumah awak? Tak tahu. Awak agak ramai ke sikit? Mestilah ramai. Mestilah ramai. Itulah apa yang Rasulullah cuba buat. Tapi sebenarnya dalam bas tu ada seorang je driver. Faham Dalam bas ada seorang je driver. Tapi 10 biji ni, 10 buah bas ni banyak ni. Dia seorang je. So taktik Rasulullah buat unggun api banyak-banyak supaya daripada jauh orang Quraisy nampak orang ni ramai ni. Padahal sikit je. Rasulullah trick dia orang. Ingat orang dulu, dia buat unggun api. Awak tak tahu unggun api. Kalau orang pergi camping, kan dia buat unggun api. Sebab dia kan gelap, so dia buat unggun api. Saya kalau pergi camping tak guna unggun api. Alhamdulillah, awak sekarang mana ada guna api, guna torchlight je kan. Kalau camping boleh lah. So Rasulullah buat unggun api banyak-banyak supaya pertama nak takutkan orang Quraisy. Bila daripada jauh tu, orang Quraisy nampak, banyak dia orang ni, ramai ni. Sebab unggun api banyak. Padahal tak banyak pun, 10,000 je. Tapi dia orang rasa macam habislah kita.
Ya, betul. Nasib. Bayangkan kalau satu unggun api je dah boleh terang banyak. Bayangkan satu kemah 3 unggun api. So Rasulullah bagi signal. Kalau dalam bahasa tentera ni dia bagi fake signal lah. Dia bagi signal yang salah. Supaya orang Quraisy ingat habislah kita. Orang Islam datang ramai. Ada yang sikit je. Ingat tak contoh Ustaz bagi tadi? Ustaz bagi contoh apa? Orang Quraisy katakan bawa 10 biji bas. Habislah kita. Siapa nak bagi makan 10 biji bas ni? Alah, rupanya satu bas driver je. Macam Rasulullah tak? Dia bagi signal awal tu dia dah takutkan orang Quraisy. Pertama, orang dah langgar perjanjian. Sekarang kita orang akan balas sebab orang langgar perjanjian. So bila Rasulullah sampai, dia buat unggun api dekat tempat apa nama dia? Marra Az-Zahran. Marra Az-Zahran. Kemudian bila sampai kat Marra Az-Zahran ni, buat kemah. Dia buat kemah, satu kemah 3 unggun api. Maksudnya daripada jauh memang nampak macam ramai betul yang datang. Orang Quraisy dah takut dah. Dia kata habislah kita. Habislah kita. Kita memang dah takkan menang dengan orang Quraisy. Okey, tengok Haris question. Ustaz, satu kemah 10,000 orang ke? Tidak. Tidaklah begitu. Maksudnya banyaklah kemah. Awak bayangkan kalau 10,000 orang tu, berapa banyak kemah? Okay, katakan 10,000 orang tu, satu kemah ada 5 orang ke 10 orang. So ada beratus kemah. So ada 100 kemah. Ataupun ada 1,000 kemah. Katakan ada 100 kemah. Bayangkan 100 kemah tu, satu kemah ada 3 unggun api. So ada 300 unggun api. Bayangkan 300 unggun api tu besar mana? Maksudnya banyak tu 300 unggun api. Ui, apa? So bila Rasulullah dia kata habis hari Rasulullah pun bagi orang ni. Kemudian lepas dah sampai kat Marra Az-Zahran buat unggun api. Keesokan harinya, okey, Ustaz tambah sikit dah. Bila Rasulullah dekat Marra Az-Zahran ni, ada setengah orang cakap, habislah kita makan kena dengan Muhammad. Kemudian datanglah 2 orang sahabat, 2 orang pakcik Nabi. Ingat, pakcik Nabi ni ada banyak. So dia nampak macam orang Mekah dah nak masuk, orang Madinah, Rasulullah dah nak masuk Mekah. Kemudian 2 orang pakcik Nabi. Yang pertama pakcik Nabi namanya Abbas. Yang kedua nama pakcik Nabi Abu Sufyan. Saya pernah nampak Abbas ni dalam keluarga Nabi. Abu Sufyan. So ada 2 orang pakcik Nabi ataupun saudara Nabi. Yang pertama namanya Abbas. Yang kedua namanya Abu Sufyan. So kedua-dua pakcik Nabi ni datanglah dekat Marra Az-Zahran daripada Mekah. Nampak dari jauh Abu Abbas dengan Abu Sufyan ni datang dekat Nabi. Dia pun peluk Islam. Okey. Tapi tak banyak pun cerita apa? Abu Sufyan ni. Okey. Kemudian bila sampai dekat situ, apa yang Rasulullah SAW buat? Keesokan harinya Rasulullah mula bergerak ke Mekah. Tapi Rasulullah ni bijak. Dia kepung Mekah dulu. Maksudnya Rasulullah bahagikan tentera dia ikut arah. Rasulullah bahagikan ikut beberapa arah. Supaya orang Mekah ni memang dah rasa terkepung. Bayangkan, awak tahu tak terkepung macam ni? Kalau siapa yang biasa main game, game, tak bagi contoh kalau awak biasa main Mobile Legends ke ataupun kalau boleh terkepung. Awak faham tak kepung? Kepung ni bila kita kat sini, kita punya musuh dah dekat keliling dah. Kita dah tak boleh lari. Matilah Tinggal orang. nak kena slain kan, tinggal nak kena chicken je waktu tu. Contohnya tinggal nak kena je waktu tu. Okay, so Rasulullah pun buat apa? Rasulullah pun dia pecahkan tentera dia kepada beberapa tempat. Dia serang daripada berbagai arah supaya orang Quraisy dekat Mekah ni kata habislah kita dah tak boleh lari dah. So salah satu ni Ustaz punya maklum, Ustaz cerita untuk awak pengetahuan awak je. Awak. Ya? Ada satu arah tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian dari arah selatan. Daripada arah selatan Rasulullah minta Khalid Al-Walid. Okey, ini Khalid Al-Walid datang daripada arah selatan, from the south. Daripada arah south, daripada arah bawah. Khalid Al-Walid datang daripada arah selatan.
Good Nasif. Dia macam ambush lah. Dia macam ambush. Dia macam tepung macam tu. Ambush. Okay, kemudian Khalid Al-Walid datang daripada arah selatan. Kemudian daripada arah utara. Daripada arah utara datang tenteranya daripada Zubair Al-Awwam. Hanya awak ingat Zubair Al-Awwam. Maksudnya memang Rasulullah tanya salah satu, banyak lagi arah-arah yang lain, tapi antara dua ni je yang disebutkan dalam buku. Kemudian bayangkan Khalid Al-Walid. Kita tahu Khalid Al-Walid ni Rasulullah gelarkan dia sebagai Saifullah ataupun pedang Allah. Maksudnya Khalid Al-Walid ni keistimewaan dia adalah Allah izinkan dengan kuasa, dengan Al-Malik Allah izinkan Khalid Al-Walid ni tak pernah kalah dalam mana-mana peperangan dia. Dia masuklah perang apa pun, semua dia menang. Daripada dia power. Khalid Al-Walid ni memang sangat power. Bilang dah. Dekat Romania pun menang juga. Ingat daripada selatan Khalid Al-Walid. Bayangkan Khalid Al-Walid ni datang. Khalid Al-Walid ni dah lah pakar peperangan. Dia datang daripada arah selatan. Kemudian daripada arah utara Zubair Al-Awwam. Jadi Al-Awwam. Jadi memang orang Quraisy cakap kita dah kena kepung. Habislah kita dah kena kepung. Kemudian bila sampai dekat Mekah, Nabi Muhammad suruh satu orang, ditugaskan seorang ni untuk buat apa? Dia ni untuk pergi buat seruan. Buat seruan ni dia ni macam pakai hela lah. Dia buat seruan. Katakan Ustaz tak boleh lukis dia orang. Sahabat-sahabat Nabi kita tak boleh lukis muka dia orang. Dia pun bagi seruan. Dia kata dia buat seruan dekat, dia kata apa? Siapa yang pergi dekat Masjidil Haram, dia akan selamat. Maksudnya bayangkan orang Quraisy waktu tu, dia ingat memang dia orang ingat memang orang Islam akan pergi perang. Padahal orang Islam kan tak pergi perang pun. Tapi Rasulullah hantar lagi seorang. Dia hantar apa? Rasulullah suruh seorang ni buat apa? Dia jerit. Dia kata apa? Siapa yang masuk dalam rumah, siapa yang kunci pintu dia, ataupun siapa yang masuk pergi ke Masjidil Haram. 3. Pertama, bila orang Islam datang ni, pertama, siapa yang masuk dalam rumah, siapa yang kunci pintu dia, siapa yang pergi ke Masjidil Haram, nescaya dia akan beroleh jaminan keselamatan. Maksudnya siapa yang masuk dalam rumah, siapa yang kunci pintu dia, siapa yang pergi dekat Masjidil Haram ni, dia akan selamat. Dia akan selamat. Pertama, maksudnya apa? Maksudnya adalah Rasulullah tak nak perang. Tapi kalau dia orang datang nak perang, Rasulullah akan lawan. Faham tak? Rasulullah cakap macam ni je. Rasulullah nak bagi tahu, sekarang ni kami datang. Duduk elok-elok. Jangan pergi mana-mana. Maksudnya duduk elok. Kami datang, siapa yang nak perang kami akan perang dia. So ramailah orang disebabkan dia orang takut. Nabi, dia orang takut, dia orang duduk dalam rumah, dia orang kunci pintu, dia orang duduk kat Masjidil Haram. So Nabi takkan kacau orang tu. Sebab apa? Sebab Nabi tahu yang orang-orang ni tak nak perang. Orang-orang ni adalah orang-orang yang baik. Ingat tak pernah cakap apa? Dekat Mekah, bukan semua orang Quraisy jahat. Ada juga orang Quraisy baik. So bila Rasulullah datang, Rasulullah pesan, siapa yang duduk dalam rumah, siapa yang kunci pintu dia, siapa yang duduk kat Masjidil Haram, kami takkan kacau. Jangan risau, kamu akan selamat dekat dalam rumah kunci. Kami tak akan pergi buka pintu rumah, pergi serang kamu, tak. Rasulullah kata siapa yang duduk dalam rumah dia, isi pintu, Masjidil Haram, dia akan selamat. Tapi siapa yang keluar buat cari pasal, dia akan kena. Entahlah, jangan berjanjian. Tu pun nak buat something lagi, dia akan kena. Dan tak ada dan Rasulullah masuk dalam keadaan yang aman, tak ada bunuh-membunuh, tapi adalah lawan-lawan sikit tu ada. Sebab orang Quraisy nak lawan juga Rasulullah, lawan kena lah dia orang. So Nabi Muhammad masuk kota Mekah dalam keadaan yang sangat tenang. Masuk dalam keadaan yang sangat tenang, dan Rasulullah masuk ke dalam kota Mekah dengan menaiki satu unta. Nama unta tu adalah unta. Skuter. Bukan skuter sayang. Unta. Skuter. Dahsyat sangat Rasulullah masuk Mekah di skuter ni. Okay. Rasulullah naik
camel, unta. Bila Rasulullah naik unta, Unta yang istimewa. Rasulullah nama unta tu adalah Qaswa. Qaswa. Nama unta yang Rasulullah naik tu namanya adalah Qaswa. Apa spesial? Nama unta Rasulullah tu Rasulullah naik unta nama Qaswa. Dia masuk. Apa yang spesial? Okay. Maksudnya bila Rasulullah dah masuk dalam kota Mekah, itu maksudnya Rasulullah dah menang. Bila masuk ke dalam kota Mekah, itu bermaksud Rasulullah dah pun menang. Dan Rasulullah masuk dalam keadaan tunduk. Dia naik unta tu dalam keadaan dia tunduk. Itu maksudnya Rasulullah nak merendah diri dan Rasulullah nak bersyukur atas kemenangan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada Rasulullah. Maksudnya ialah Rasulullah lahir dekat Mekah. Rasulullah lahir dekat Mekah, Rasulullah membesar dekat Mekah, mak ayah Rasulullah dekat Mekah, atuk Rasulullah dekat Mekah, kampung Rasulullah dekat Mekah. Tiba-tiba kena halau. So bila Rasulullah balik, Rasulullah sangat seronok, Rasulullah sangat bersyukur. Kemudian bila Rasulullah naik unta ni, Rasulullah pergi terus ke Kaabah. Rasulullah pergi terus ke Kaabah dan Rasulullah buat tawaf. Anak-anak beristad. Pusing tu. Apa? Apa? Pusing ke yang tu? Tawaf tu yang pusing tu. 7 kali. Yang 7 kali tu. Bila Rasulullah ingat mimpi Rasulullah buat tawaf, kemudian dengan bila Rasulullah naik unta tu, Rasulullah terus pergi dekat Masjidil Haram. Rasulullah buat tawaf. Rasulullah buat tawaf dekat Kaabah. Ustaz, Nabi Muhammad seorang je ke? Ustaz rasa dengan yang lain sekali. Tapi dalam buku ni dia bagi tahu yang dia bagi tahu Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad kan datang dengan orang yang lain. Okay. Tapi dalam buku ni dia bagi tahu Nabi Muhammad je. Allahu a'lam, mungkin ada sahabat-sahabat yang lain, Allahu a'lam. Okay. Kemudian bila sampai dekat sini Rasulullah buat tawaf, kemudian apa yang siapa nama? Tengku Haris bagi tahu, Rasulullah pecahkan semua berhala-berhala yang ada di sekeliling Kaabah. Awak tahu kan dulu sekeliling Kaabah tu penuh dengan patung-patung. Tapi patung-patung tu tak power lagi. Patung yang paling power ada dalam Kaabah. Tu king lah. Dia punya power patung tu semua ada dalam Kaabah. So bila Rasulullah sampai dekat Fathul Mekah, pembukaan, dia buat tawaf. Lepas dia buat tawaf, dia pecahkan yang dekat luar ni dulu. Dia pecahkan yang dekat luar ni. Di sekeliling Kaabah ni dia pecahkan. Dia pecahkan yang, bayangkan dia sampai dia pecahkan. Yang dalam ni saya tak baca. Tapi ayat dalam buku ni, Rasulullah pecahkan yang dekat sekeliling Kaabah ni. Dia pecahkan semua sekali. Dia pecahkan semua sekali. Kemudian apa yang Rasulullah buat? Rasulullah buat apa? Rasulullah panggil semua orang Quraisy. Awak rasa Rasulullah nak buat apa? Dahlah orang Quraisy ni langgar perjanjian. Awak rasa kenapa Rasulullah panggil orang Quraisy? Kenapa kakak? Asal dia minta maaf. Bukan minta maaf. Rasulullah yang memaafkan diorang. Diorang tak minta maaf pun, Rasulullah yang memaafkan diorang. Bayangkan Rasulullah panggil orang-orang Quraisy ni datang kumpul. Kemudian Rasulullah kata, izhab wa antum tulaqa. Pergilah, sesungguhnya kamu semua dibebaskan. Sesungguhnya kamu berdua ni, kamu semua ni dah dimaafkan. Rasulullah maafkan semua kesalahan-kesalahan orang Quraisy dekat orang Islam. Macam mana tu Rasulullah boleh maafkan? Rasulullah tak ingat ke dulu orang Islam kena seksa, kena baling batu, Bilal kena tindih dengan batu di tengah panas. Tapi last sekali disebabkan Rasulullah adalah orang yang sangat baik, sampai je dekat Mekah, Rasulullah panggil semua orang Quraisy. Rasulullah kata apa? Wahai Quraisy. Ya? Apa yang Nabi Muhammad dia paksa orang masuk Islam ke atau orang tu yang nak masuk Islam? Nabi Muhammad tak pernah paksa orang masuk Islam. Nabi Muhammad hanya ajak saja. Dia tak pernah paksa. Sebab tu bila sampai tu dia kumpul, dia kata dia maafkan semua. Dia tahu orang Quraisy dulu
bila seksa orang Islam, dia kata tak apalah, sekarang ni aku maafkan semua sekali. Bayangkan Nabi Muhammad ni sangat baik. Nabi Muhammad ni sangat baik. So orang Quraisy kata, ya Allah, Muhammad ni baiknya. Kemudian disebabkan itu ramailah orang masuk Islam. Kenapa? Sebab dia orang tengok Nabi Muhammad ni baik sangat. Sebab itu last sekali dia orang pun masuk Islam. Ramailah, bukan semualah masuk Islam, tapi kebanyakan yang masuk Islam. Ustaz, Ya. masa dulu kan Nabi Muhammad kan dia pernah berdakwah dekat banyak negara kan. Okey. Kalau khalifah masa Nabi Muhammad wafat kan, khalifah kan banyak dakwah kat luar negara. Betul. Kan. Lepas tu tapi saya tengok banyak sangat lah diorang dakwah, tapi macam kalau tengok populariti punya religion sikit dia tengok. Betul. Sebab apa? Sebab memang orang pergi. Waktu Nabi Muhammad, Israel. waktu Nabi Muhammad hidup, waktu Nabi Muhammad SAW hidup, Nabi Muhammad tak pernah sampai ke negara luar. Nabi Muhammad hantar je. Nabi Muhammad hantar surat. Ingat Nabi Muhammad hantar surat, Nabi Muhammad hantar utusan. Nabi Muhammad tak pergi. Nabi Muhammad duduk kat Mekah dengan Madinah saja. Tapi bila Rasulullah SAW wafat, sahabat-sahabat ni lah, khalifah-khalifah ni lah yang hantar misi pergi lawan Rom, lawan Parsi, lawan kerajaan-kerajaan besar. Dan awak tahu tak sebenarnya Spanyol tu kalau awak pernah baca cerita berkaitan dengan Spanyol, berkaitan dengan Spanyol, dulu Spanyol tu dikenali sebagai satu tempat. Nama tempat dulu bukan nama Spanyol. Dulu namanya adalah Andalus. Andalus ataupun Andalusia. So Andalusia ni dulu adalah satu negara ataupun satu tempat yang orang Kristian lah. Orang Kristian sangat kuat dekat Andalusia. Tapi dia sangat menindas. Tapi pada zaman selepas Rasulullah, Andalusia ni didatangi ataupun ada seorang panglima Islam datang pergi ke Andalusia. Namanya adalah Tariq Ziyad. Tariq Ziyad? Nama panglima perang yang datang Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad. Saya tak faham sangat panglima tu apa. Okey, panglima tu tentera, kapten. Oh, kapten. Maksudnya dulu dekat Andalusia ni ada raja tu, dia orang Kristian, Cikgu Ustaz. Dia sangat jahat. So Tariq bin Ziyad ni, kalau sempat Ustaz akan cerita pasal Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad ni lawan dengan tentera Andalusia ni, menyebabkan last kali dekat Andalusia, Spanyol sekarang ni, yang awak kenal Sergio Ramos, yang awak kenal Messi yang main dekat Spanyol, Barcelona, Real Madrid semua tu, itu sebenarnya dulu Spanyol ni adalah orang Islam punya. Last kali masa dulu Spanyol tu Islam. Ya, Andalus, namanya Andalus. Andalus. Maksudnya dekat Spanyol ni dulu memang orang Islam pegang. Tapi lama kelamaan orang Islam dah makin lemah. Last kali masjid-masjid dah ditukarkan menjadi gereja. Masjid-masjid dah tak boleh solat macam dulu. Ada lagi lah masjid yang dah boleh solat, tapi ada lagi yang ditukar menjadi gereja. Itu cerita lain lah kan, cerita lain. So back to our story, itulah cerita berkaitan dengan Fathu Makkah. Ada soalan? Ustaz, ada tak masa kan tanah Melayu kan, Arab kan berdakwah dekat tanah Melayu. Ya. Ada tak macam sahabat yang macam special yang Sampai. dakwah dekat tanah Melayu? Seingat Ustaz tak ada sahabat Nabi yang sampai dekat tanah Melayu. Seingat Ustaz lah. Paling dekat pun dia orang sampai dekat mana? Dekat China kot. Dekat China ada. Saya ingat Ustaz dekat China ada seorang sahabat Nabi pernah sampai. Dekat tanah Melayu saya ingat Ustaz tak ada. Saya ingat Ustaz lah, nanti Ustaz akan cari balik. Jauhnya. Ya, jauh. Orang dulu semangat dia macam. Okey, ada lagi tak soalan? Dah 9:30 dah. Ada soalan tapi pun tak Ustaz cakap bila dah start recording. Okey, boleh. Ini bukan kaitan dengan ni. Okey, tak apa. Okey, tak apa. So kita siapa yang nak keluar boleh keluar dulu Okey.
Okay nah, okay, that's all from me. Kita jumpa esok. Saya nak dengar soalan Iris. Okay, tak apa. Siapa nak stay boleh stay, siapa yang nak keluar boleh keluar. Tak ada masalah, tak salah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.